Jadi itulah insya-Allah kita cuba lihat, dan saya bawa 4S nanti sebagaimana Kak Salwa sebut tadi. 4S ini yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi kita tips. Buat 4 perkara ini, apa akan jadi pada kita? Sejahteralah ke syurga insya-Allah. Jadi kalau kita kata banyak benda baik kita nak buat ni, kalau tulis ada 78 benda nak buat. Banyaknya. Ya, nak buat hak mana dulu? Tengoklah yang paling mudah. Ya, tapi akhirnya tak buat pun pasal 78. Ya, jadi yang ini 4. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Kak Wa, puan-puan, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma innaka khalaqul azim wa innaka sami'un alim innaka ghafurur rahim innaka rabbul arsyil azim innakal barul jawadul karim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, apa khabar semuanya? Sihat? Suhu tadi berapa bacaannya? 36.4. Masya Allah, sihat walafiat. Ya, inilah yang kita perlu syukuri setiap kali kita sedar bahawa Allah memberi lagi peluang dan kesempatan untuk kita terus bertaubat. Ya, jangan lihat kesempatan ini untuk kita terus merasai nikmat, tetapi lihat peluang ini sebagai rezeki yang Allah berikan untuk kita bertaubat. Ya, sebab ramai yang ingin bertaubat tetapi tidak sempat. Jadi insya-Allah dengan peluang yang Allah berikan ini, kita maksimumkan ya secara istiqamah. Dan inilah yang saya nak bawakan pagi ini. Minta maaf Kak Awal, tajuk baru pagi ni. Semalam tajuk untuk program malam tadi, jadi hari ni tajuk pagi ni. Dia tak boleh bagi awal-awal, tak ada idea. Ya, istiqamah untuk 4S. Jadi kita pernah dengar istiqamah. Ya, bulan Ramadan ini banyak benda yang kita boleh buat secara istiqamah. Kita boleh mulakan ya. Dan istiqamah ini menurut Ali bin Abi Talib adalah tindakan kita untuk melakukan satu kewajipan. Ya, dan kewajipan itu benda yang baik. Tak boleh istiqamah mencuri. Tak boleh istiqamah buka aurat. Istiqamah juga ya perkara yang sabit, iaitu tetap, terus, lestari, sentiasa. Itu istiqamah. Kita kena buat. Jadi kata Ali bin Abi Talib, istiqamah itu ialah melakukan suatu kewajipan secara terus. Daripada perkataan istaqamah. Ya. Dan kata Ibnu Abbas, istiqamah ni ada 3 keadaan. Yang pertama sekali ialah istiqamah dengan lisan. Ya, macam mana kita nak istiqamah dengan lisan? Kita sentiasa tetap dengan syahadah. Walaupun kita tidak bersyahadah setiap hari. Ya, mungkin ada kalimah-kalimah syahadah sebab tu kita baca Quran, sebab tu kita solat, sebab tu kita berdoa. Tapi tanpa ibadah-ibadah fardu itu kita rasa macam kita mengucap setiap hari ke? InsyaAllah kalau yang tak uzur tu dia setiap hari lah. Kalau yang uzur, ada mungkin missing. Jadi walaupun kita tidak ucap secara lisan, ya, tetapi hati kita tetap dengan syahadah. Ya, istiqamah lah itu kata Imam, kata Ibnu Abbas. Yang pertamanya dengan lisan. Kemudian yang kedua ialah istiqamah dengan niat. Cantik istiqamah dengan niat ya, iaitu bila kita lakukan sesuatu pekerjaan yang berterusan itu kita lakukan dengan niat untuk mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi 2 dah. Yang ketiga kata Ibnu Abbas, istiqamah dengan jiwa. Ya, dengan jiwa yang kuat. Macam mana? Inilah sebenarnya istiqamah yang kita faham hari ini, iaitu bila kita buat sesuatu, kita buat dengan terus-terusan dan semangat. Sebab kalau tak semangat, kalau tidak
ada kemampuan untuk lawan malas contohnya. Jiwa kita tak kuat untuk melawan malas, jiwa tak kuat melawan nafsu. Jadi kita tidak dapat beristiqamah dengan jiwa. Jadi yang pertama tadi, yang pertama istiqamah dengan lisan, iaitu dari segi syahadah. Jangan keluar daripada syahadah itu. Kemudian yang kedua istiqamah dengan niat, iaitu mesti mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga dengan jiwa, mesti jiwa kita kuat untuk buat. Kalau jiwa kita tidak kuat untuk buat, itu yang malam tadi solat tahajud, malam semalam tidak. Malam esok nak buat, malam lusa tak apalah. Itu yang jiwa tak kuat. Ya, macam mana kita nak istiqamah supaya bukan sahaja lisan, bukan sahaja niat kita, tetapi jiwa kita ini nak kena kuat. Jadi itulah insya-Allah kita cuba lihat, dan saya bawa 4S nanti sebagaimana Kak Salwa sebut tadi. 4S ini yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi kita tips. Buat 4 perkara ini, apa akan jadi pada kita? Sejahteralah ke syurga, insya-Allah. Jadi kalau kita kata banyak benda baik kita nak buat ni, kalau tulis ada 78 benda nak buat. Banyaknya. Ya, nak buat hak mana dulu? Tengoklah yang paling mudah. Ya, tapi akhirnya tak buat pun pasal 78. Ya, jadi yang ini 4. Nak buat yang mana dulu terpulang, tapi 4 ini yang kita cuba teruskan, ya. Dan sedikit tentang istiqamah daripada Imam An-Nawawi, ya, yang memaknakan istiqamah sebagai kita tetap dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kata Imam An-Nawawi. Ya, jadi nak tetap dalam ketaatan ini, insya-Allah, ya, puan-puan, tuan-tuan yang hadir ke majlis ilmu sentiasa, setiap hari, setiap waktu, ada saja program agama, ada saja majlis ilmu, inilah orangnya. Ya, maka inilah yang orang yang tetap dalam ketaatan sebagaimana maksud istiqamah kata Imam An-Nawawi. Ya, datang sini kerana ketaatan, kan? Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat. Orang lelaki dan orang perempuan yang dalam ketaatan, yang taat. Inilah dia. Ya, apa lagi? Lepas wal qanitin wal qanitat, was-sadiqina was-sadiqat, was-sabirina was-sabirat, wal-khashi'ina wal-khashi'at, wal-mutasaddiqina wal-mutasaddiqat, was-saimina was-saimat, wal-hafizina furujahum wal-hafizat, wadh-dhakirina Allaha katsiran wadh-dhakirat, a'adda Allaha lahum. Apa KPI-nya? Maghfiratan wa ajran azima. Ya, saya pun pernah sebutkan dulu, tapi setiap kali berkait dengan surah Al-Ahzab itu ayat 35, setiap kali itu saya akan sebut. Perempuan boleh rujuk kemudian. Allah sebut lelaki dan perempuan, lelaki dan perempuan, lelaki dan perempuan. Kenapa tak sebut lelaki je? Jadi kita fahamlah itu untuk kita juga. Kan? Kebanyakan ayat Quran pun bersifat umum dan kita faham dia untuk semua. Contohnya, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. KPI puasa apa tu? La'allakum tattaqun. Itu KPI puasa, tujuan puasa, objektif puasa untuk mendapat takwa. Ya, untuk siapa? Ya ayyuhallazina amanu, orang-orang yang beriman, bukan ya ayyuhan nas, bukan kepada seluruh manusia. Ayat itu kepada orang yang beriman saja. Jadi kalau kita berpuasa, ia adalah kerana kita orang yang beriman kepada Allah. Ya, dan tadi saya sebutkan Imam Nawawi kata orang yang istiqamah ini orang yang patuh. Patuh itulah qanitin, qanitat dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-35. Dia kalau kita baca Quran, baca ayat, baca hadis, baca mana-mana surah pun, kita akan sentiasa boleh hubung kaitkan di mana yang disebutkan ini dan di mana yang diterangkan lagi dalam surah lain, ayat lain sebagai contoh. Ya, jadi balik kepada soal istiqamah ini, perempuan sekalian,
Kata Abi Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu katanya, ya, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, qulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ba'daka. Wa fi hadithin Abi Usamah ghairak qal qul amantu billahi thumma fastaqim. Ya Rasulullah, kata lelaki ini, wahai Rasulullah, ajarkan kepada aku berkenaan Islam satu saja perkataannya. Aku tak nak dengar banyak-banyak. Perempuan anak saya macam itulah, kalau dia tanya apa-apa dia kata, mami cakap je, jangan ceramah. Dia dah tak mau dengar panjang-panjang dah. Kadang dia tanya mana banyak pahala puasa Ramadan dengan puasa Syawal. Cakap je, jangan ceramah, dia kata. Kita pun kena cakap sikit je. Macam ni jugalah ni. Dia tanya Nabi, ya Rasulullah, ajarkan aku tentang Islam satu perkataan yang aku tak perlu tanya orang lain. Aku cuba tanya engkau saja. Maknanya jawapan tu hanya engkau saja yang tahu. Orang lain tak tahu. Yang orang lain boleh jawab, aku tanya orang lain. Tak payah tanya engkau, wahai Rasulullah. Jadi Nabi kata apa? Qul amantu billahi, katakanlah engkau beriman kepada Allah. Summa fastaqim. Ya, kemudian istiqamah. Ya, maknanya kita kena beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian tetap dalam keadaan itu, istiqamah. Pernah dengar tak perempuan perkataan istiqamah ni? Dalam bahasa Melayu, kadang-kadang kita guna perkataan iltizam. Kadang-kadang kita guna lestari. Kalau dalam bahasa kita duduk borak kat kampung ni, kita sebut apa? Kalau orang Kelantan dia kata buat sokmo lah. Kan? Kalau orang USJ, dia canggih sikit, konsisten, astagfirullahalazim. Kan dah kata tadi, dia kelas sikit, dia jadi konsisten. Tak apalah, asalkan faham. Kalau bahasa Arabnya sabit, dia tetap lakukannya secara tetap. Jadi rupanya hal istiqamah ini bukan benda yang remeh. Sebab itulah, itu perkataan yang Nabi sebut kepada Sufyan bin Abdullah bila dia tanya, cakap pada aku satu perkataan yang aku hanya boleh dengar daripada engkau. Qul amantu billahi tsumma fastaqim. Kena istiqamah. Jadi hari ni kita nak tengok istiqamah ni, istiqamah macam mana yang kita nak buat. Ya, apa yang kita nak istiqamahkan, apa cabaran kita dalam istiqamah. Contoh yang paling mudah kita rasa susah nak istiqamah ialah kita kata kita nak solat tahajud setiap 1/3 akhir malam. Sebab apa 1/3 akhir malam? Sebab itulah waktu yang paling kita hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kata Abu Hurairah, saat itulah bila kita meminta, Allah mendengar permintaan. Waktu itu kita meminta keampunan, Allah mendengar permintaan. Dan bila mendengar, insya-Allah Allah beri keampunan. Dan sewaktu itu sekiranya kita berhajat, nyatakan hajat. Bila 1/3 akhir malam, dan di bulan Ramadan semua orang bangun 1/3 akhir malam untuk itulah dia, untuk bersahur. Jadi alang-alang kita dah bangun 1/3 akhir malam, kalau ada 5 minit pun, kalau 5 minit itu boleh kita solat 2 rakaat, dan kita sia-siakan 5 minit itu untuk solat 2 rakaat, kita sesungguhnya orang yang amat rugi di dunia ini. Jadi sebab itu dah 1/3 akhir malam, jadi kita nak istiqamah, biar sebelum sahur kita solat malam. Solat apa? Terpulang. Ya, sebelum sahur. Jadi bila kita bangun aja, kunci jam pukul 5 pagi, contohnya ini bukan kes nak masak nasi Arab sahur lah ni. Ya, kalau nasi Arab pukul 5 tak boleh, tak dan. Kak Wah masak apa sahur Kak Wah? Oh Allah, sahur pun rahsia. Tak apalah, nanti tanya. Apa nama tu? Makan oat dengan susu dengan buah kurma lah contoh. Ya, pukul 5 tu okey dah. Pukul 5 bangun. Ya, apa yang kita buat dulu?
Ambil wuduk. Lepas tu solat, kita dah aim pukul 5 suku, kita nak menghidang sahur untuk suami anak-anak. Ataupun kalau suami yang begitu, dia pukul 5 suku, dia nak hidang sahur untuk isteri dan anak-anak. Itu ketawa banyak maksud. Tak naklah tanya maksudnya kan. Jadi pukul 5 hingga 5 suku, itulah wuduknya, itulah solatnya. Agak-agak sempat tak berdoa? Sempat tak satu muka surat baca Quran? InsyaAllah. Kan satu juzuk 20 minit lebih kurang. Jadi kalaulah 15 minit itu dengan solat, dengan berdoa, dengan baca satu muka surat, kenapa tidak? Ya, jadi sikit je tu. Itulah yang kita nak tetapkan dalam jadual harian kita, dan itu yang kita nak istiqamah dalam 20 hari terakhir Ramadan bermula hari ini sebagai contoh. Itu je. Tak usah banyak-banyak. Jangan sampai tak nak tidur lah. Nak terus je. Ya, kalau orang Arab tak apa, dia terus je pasal siang hari dia tidur je. Ya, dia bangun malam untuk beribadah balik semula. Ya, pukul 3, pukul 4 pagi turun dari hotel pergi ke masjid tu macam pukul 7, 8 malam je. Ya, meriah orang duk solat, orang mengaji dan sebagainya, halaqah dan sebagainya. Tapi kita kalau 3, 4 pagi pergi masjid, apa ada di masjid 3, 4 pagi kalau Ramadan? Yang serius tanya ni. Siapa yang boleh jawab? Hak mari pukul 3, 4 pagi tu boleh jawab lah. Apa yang ada? Masjid tutup. Tak usah kiralah situasi sekarang ni kan. Kita cuba imbangkan yang terbaik. Tutup itu bukan pasal tak nak bagi orang solat, tak nak bagi orang masuk. Ya, tetapi ada masalah yang lebih besar. Jadi dalam situasi kita yang sebelum ini, ya, 2-3 tahun lepas, pukul 3, 4 pagi dalam bulan Ramadan, apa yang ada di masjid? Ada orang qiyam, kan? Cuma dia tidak meriah sebagaimana di Mekah, sebagaimana di Madinah lah. Ya, tapi kalau kita boleh buat begitu, Masya Allah. Ya, tapi itulah dia, nanti ada yang kata kerja siang dan sebagainya. Tapi ramai saya rasa orang yang memang cuba nak ambil kesempatan secara maksimum. Kalau itu dibolehkan lah, nanti insya-Allah mudah-mudahan keadaan berubah. Ya, jadi satu hadis, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari selepas solat fardu subuh, Nabi dan sahabat duduk-duduk di masjid. Ya, dan Nabi pun bertanya, ya, perempuan semua tahu tentang hadis ini. Nabi tanya, siapa yang puasa hari ini? Ini bukan Ramadan ni. Ya, bukan bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan tak payah tanyalah. Jadi Nabi tanya, siapa yang puasa hari ini? Senyap, tak ada siapa jawab. Macam tadi itulah, apa ada di masjid pukul 3, 4 pagi, tak ada siapa jawab. Kemudian tak ada orang jawab, Nabi tanya lagi, siapa puasa hari ini? Tak ada juga orang jawab pertanyaan kali kedua. Senyap aja. Kemudian Nabi tanya lagi, ada orang puasa ke hari ini? Akhirnya Umar Al-Khattab jawab, kami tak puasa hari ini kerana tak niat. Ya, oleh itu kami tak puasa, kata Umar Al-Khattab. Dan sahabat-sahabat lain jawab, kami sama seperti Umar. Maknanya tak puasalah. Kemudian Nabi tanya pula, siapa antara kamu hari ini yang dah menziarahi orang sakit? Jadi apa yang sahabat jawab? Kami masih dalam masjid selepas solat fardu subuh. Macam mana kami nak pergi ziarah orang sakit? Ada satu suara menjawab. Jadi Nabi kata, baiklah, siapa hari ini yang sudah bersedekah? Apa yang mereka jawab? Wahai Rasulullah, kami belum keluar daripada masjid. Macam mana nak bersedekah? Kan? Akhirnya seorang lelaki menjawab. Siapa dia? Abu Bakar As-Siddiq. Apa dia kata? Apa Abu Bakar? Daripada tadi dia tak jawab apa-apa, dia tak respon pun, ini baru dia kata, wahai Rasulullah, aku berpuasa hari ini, kata Abu Bakar. Masa orang duk tanya-tanya tadi, dia tak nak cakap. Ya, akhirnya bila
Rasulullah serius bertanya, barulah Abu Bakar kata, aku puasa hari ini. Dan sebelum datang ke masjid pagi tadi, aku singgah melihat Abdurrahman bin Auf yang uzur. Singgah tengok dalam perjalanan ke masjid. Kemudian selepas singgah tengok Abdurrahman bin Auf, aku berjalan ke masjid, jumpa fakir miskin, aku bagi dia roti seketul yang bekal dibawa untuk ke masjid. Jadi apa yang Rasulullah tanya tadi, dah puasa-puasa, kemudian ziarah-ziarah, roti pun bawa, ya. Ramai orang soleh pada masa itu yang sentiasa bawa bekal makanan dalam poket baju. Kalau tidak roti, dia bawa buah tamar. Sebab apa? Kan puasa, macam mana pula boleh bawa roti? Untuk sedekah. Sebab dia melihat sedekah itu adalah satu kewajipan yang nak dilakukan secara istiqamah. Jadilah, ya, jadi kata Rasulullah kepada Abu Bakar As-Siddiq, dia kata, bergembiralah kamu untuk ke syurga, wahai Abu Bakar. Agak-agak puan-puan sekalian, zaman sekarang ini, susahkah kita nak puasa, ziarah orang sakit dan sedekah? Susah ke senang? Senang. Macam mana? Sebelum subuh ni, cerita sebelum subuh. Ya, jangan cerita karang-karang tengah hari ke petang, tak nak. Itu memang senang. Ini cerita sebelum subuh. Agak-agak nak singgah rumah orang, tengok orang sakit pukul 5:30 pagi. Ya. Jadi senang ke susah? Oh, susah pula dah, tak ada senang. Tapi boleh tak kalau kita bertanya khabar dan menziarah secara maya? Boleh kan? Kita gunakan kekangan hari ini sebagai satu benda yang kreatif dan positif. Jadi kalau setakat nak tanya khabar, kalau zaman itu saya ingat kena pergi rumah dia baru kita boleh tanya khabar. Hari ini kan WhatsApp tu macam-macam boleh tanya. Kalau hari Jumaat tu la ilaha illallah, assalamualaikum penghulu segala hari, 30 masuk lepas satu-satu kan. Dia setiap minggu masuk hari Jumaat. Kan, yang assalamualaikum selamat pagi tu jangan ceritalah setiap pagi. Tapi kalaulah kita ingin istiqomah dalam soal mengambil berat tentang kerabat dan sahabat, jiran tetangga. Jadi kita pun tukar. Assalamualaikum, apa khabar hari ni? Semua sihat ke? Kalau ada yang nak bantuan PM tepi, misal kata. Kan? Ada pernah satu hari dalam satu sesi kuliah beginilah. Ada yang tanya saya, dia kata, apa komen saya tentang katanya orang yang suka membantu orang lain tapi saudara mara sendiri dalam kesusahan dia tak bantu. Ya. Jadi saya kata, okey, mungkin dia tidak tahu ataupun orang yang sedang kesusahan itu pun dia tidak maklumkan pada orang yang dia perlukan bantuan. Jadi saya tanyalah balik, agak-agak kita dalam grup WhatsApp keluarga kita yang besar, bukan keluarga adik-beradik ni, yang besar ni yang ada sepupu, 3 pupu, 4 pupu, mak saudara, kita ada tak? Berapa kali seminggu kita tanya khabar, semua sihat ke, semua okey ke, berbuka, rezeki macam mana, alhamdulillah. Kalau ada yang perlu bantuan PM tepi, ya, ada dah. Seminggu sekali paling tidak. Kenapa kita tak buat begitu? Sebab kita rasa semua orang senang macam kita. Kan? Ada kes yang dia kata dia tak pernah jumpa 3 pupu dia selepas besar. Masa kecil-kecil jumpa. Bila besar tak jumpa, masing-masing berkeluarga, kahwin dan sebagainya. Jadi bila dia tanya dalam grup, ada tak yang perlu 3 pupu tadi, PM tepi. Dia bagi tahu suami dalam penjara, anak-anak ada yang sakit kronik dan dia pula tiada pekerjaan. Dia kata dia malu nak cakap, tapi dia kata dia terlalu terpaksa dan tidak ada orang yang bertanya khabar, jadi seorang ni je tulis dalam grup, ada yang dalam kesusahan, tolong PM tepi. Dia pun PM tepi kerana bila orang bertanya dia rasa orang itu ingin membantu. Jadi dia pun bagi tahulah keadaannya.
Ya, jadi Masya Allah, daripada itu sahaja, daripada sapaan yang mesra tapi jauh itu, akhirnya dia dapat membantu orang yang dalam kesusahan, yang begitu susah sekali. Ya, ahli keluarga pula tu bukan orang jauh. Ya, jadi kerana itulah yang saya boleh sebutkan nanti dalam 4S ini. Tak masuk lagi ni, baru cerita istiqomah baru ni. Kita habis pukul 3 kan hari ni? Kan macam mana? Alang-alang dah rentas negeri ni kan? Kan? Jadi itulah istiqomah yang kita nak, maknanya benda mudah tapi kita buat selalu dan ia memberi impak. Bukan saja kepada orang tetapi pada diri kita sendiri. Kita pun jadi insaf kan. Betul lah ya, nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hak jiran, hak masyarakat, hak kerabat di mana kita letak. Ya, kalau kita tidak bertanya begitu. Jadi selesai cerita tadi dan saya nak kongsikan di sini karakter orang yang istiqomah ni. Macam mana? Kita nak jadi orang istiqomah tak ni? Sebab Nabi sebut selepas qul amantu billahi, selepas kita beriman pada Allah, fastaqim. Ya, istiqomah kena tetap. Jadi Nabi letak di situ satu benda yang besar istiqomah ni. Jangan buat sekali lepas tu tunggu bulan puasa tahun depan pula, lepas tu tunggu pula bulan Ramadan tahun depan dulu. Ya, kita nak sentiasa kita buat kebaikan itu. Jadi karakter yang pertama ialah dia ada tujuan. Orang yang nak istiqomah, dia kena ada tujuan dia. Jadi tujuan kita istiqomah ini apa dia? Kita ingin Allah terima amalan itu sebagai amal soleh dan insya-Allah dengan ihsannya kita diganjarkan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia kena ada tujuan. Kalau selama ni kita buat secara tetap tapi kita kata tengoklah ada masa buat, itu dia tak berapa jelas tujuannya. Dia buat bila dia ada masa, dia buat bila dia sihat, dia buat bila dia ingat. Kenapa dia tidak tetap? Sebab dia tak jelas tujuannya. Jadi sekarang kita rasa kita ini orang yang banyak dosa, kita orang yang pernah melakukan maksiat, kita orang yang mungkin belum mendapat kemaafan manusia seluruhnya sebelum kita tinggalkan dunia. Jadi macam mana kita nak cari kebaikan yang banyak? Kita nak buat baik secara tetap. Jadi dengan itu kena ingat tujuannya. Bila mana kita setkan istiqomah kita ialah memberi salam pada orang. Contoh, kita ni jenis tak mesra alam. Bila kita berjumpa orang yang selalu bagi salam dulu, bukan kita. Itu pun kita dah boleh ukur dah. Ya. Kita yang memberi salam atau kita yang menjawab salam? Kalau kita orang yang memberi salam, maka kita ni orang yang fastabiqul khairat. Dia sentiasa nak bersegera melakukan kebaikan. Bila dia berjumpa dengan orang seorang, dia rasa apa kebaikan dia boleh buat dengan orang ni. Dia tak kenal orang ni. Dia tak kenal, takkan dia nak tanya perlu bantuan apa, anak-anak semua sihat ke, suami okey? Tanya suami, kena marah tu kan. Kan? Kita pun seganlah nak ramah tamah pasal kita tak kenal. Jadi dengan orang yang kita tak kenal, kita jumpa, kebaikan kita boleh buat? Bagi salam. Senyum, bagi salam. Jadi kenapa kita nak bersegera beri salam? Sebab kita ada tujuan. Kita nak biar pertemuan ini tidak sia-sia. Pertemuan ini menjadi kiraan amal soleh melalui senyuman dan juga salam. Kita pun bagilah salam. Walhal orang yang tidak ada tujuan, bagi dia tengoklah, kalau rasa nak bagi salam, bagi. Tak nak bagi, biarlah. Tapi orang yang ada tujuan, bagi dia lepas orang dia tak bagi salam, ya Allah ruginya lah. Padahal itu mungkin menjadi sebab dia ke syurga. Salam itu. Jadi dia kena ada tujuan itu. Ya, sentiasa kejar buat kebaikan. Kemudian yang kedua, orang yang istiqomah ni kreatif. Sebab itu saya kata tadi, kalau sekarang kita kata belum subuh, manalah nak pergi ziarah orang sakit. Tapi kita ziarah sekarang bukan lagi secara fizikal. Kita tahu ada orang positif COVID, anak kawan kita positif COVID, anak macam-macam. Jadi alang-alang kita bangun subuh, ya, subuh pula, bangun sahur, ya, sempat jugalah kita bertanya khabar macam mana hari ni anak.
elok sikit tak daripada semalam. Kita pun titipkan doa. Itu pun dah bertanya khabar. Kalau dia nak ambil gambar, nak tunjuk kita, sekarang ni macam ni lah keadaannya. Ni saya tunjukkan gambar. Kita pun alhamdulillah kita doakan. Itu ziarah dah tu. Ya. Kemudian sedekah sekarang macam mana sedekah? Nak kena bubuh dalam tabung ke macam mana? Oh, sekarang ni semua main petik jari sahaja. Jadi tak payah tunggu bank buka. Bila orang kata dah sedekah, kali ni nak sedekah macam mana bank tak buka lagi? Tak ada dah. Orang yang kreatif mencari pahala ini antaranya dalam konteks istiqomah ni dia kena sentiasa melihat macam mana nak buat kebaikan setakat yang kita mampu hari ini. Ya, kena kreatif. Kemudian yang ketiga, orang yang istiqomah sangat menghargai waktu. Ini sebab kalaulah kita nak bangun solat malam sebelum sahur, mesti bangun pukul 5, jam bunyi pukul 5, maknanya kita kena bangun. Kalau lebih pukul 5, kita tak boleh buat dah kita nak buat tu, tak cukup masa. Jadi kena tepat waktu, tapi tak perlu terlalu membebankan diri sampai kita akhirnya tunggulah tahun depan lah. Sebab rasa susah kan, padahal bendanya mudah. Kemudian kita nak bentuk diri untuk menjadi orang yang istiqomah ini, yang pertama sekali ya, kita mesti ada semangat dan daya juang yang tinggi, tidak mahu mengalah kepada nafsu dan juga boleh memimpin diri. Kita kena kuat daya juang kita, dan kita ambil iktibar sahabat-sahabat kita, orang-orang yang kita kenal yang nak buat banyak kebaikan tapi akhirnya dia yang sedang dibantu orang. Dia nak membantu orang tapi dia melengah-lengahkan, akhirnya dia yang dibantu orang. Macam mana? Nak solat pun orang kena pimpin, wuduk pun orang kena siram air. Apa benda lah kita boleh buat kalau kita dalam keadaan itu? Jadi sekarang ini ya, waktu sihat, kita kena ada semangat yang kuat untuk buat kebaikan itu secara istiqamah. Kemudian kita mesti ada ilmu dan maklumat yang tepat dan cukup. Ya, kita tak nak istiqamah dalam perkara maksiat ataupun istiqamah dalam perkara yang melalai dan melarangkan kita. Ya, kemudian yang ketiga, sentiasa berdoa dan bertawakal. Ya, rasa macam lemah je ataupun masuk air kan, malahnya lah nak bangun. Ada orang kalau diet kan, intermittent fasting kan, kena istiqamah ke tidak? Dia kena makan stop pukul berapa? Stop pukul, bukan bulan puasa. Dia kena berhenti pukul 7 malam dan dia akan makan balik mungkin pukul 6 petang esok. Oh, macam puasa dah. Ataupun katalah makan pukul 3 petang esok lah. Dia kena istiqamah tu. Kalau tak istiqamah, jadi tak intermittent fasting? Siapa pernah buat? Kak Awal cepat jawab tak, takut orang tanya lah tu. Ya, kalau tak istiqamah, tak jadi IF kita. Ya, sebab apa? Kalaulah ada orang ambil kesempatan ini bulan Ramadan kan, tak nak ambil gula, tak nak ambil karbohidrat. Maknanya dia tak boleh makan nasi, dia tak boleh makan mie, tak boleh makan mihun, nasi impit semua tak boleh. Ya, ubi-ubi semua dia tak boleh. Jadi dia nak makan apa? Protein dengan serat, fiber. Dia boleh ambil sayur, dia boleh ambil ayam, ikan macam tu, daging ke apa ke. Ya, jadi dia pun istiqamah lah. Pergi bazar Ramadan. Allah, nasi kerabu ni lama je tak makan kan. Tengok nasi kerabu, jalan sikit, Allah, nasi kukus. Murah pula sekarang nasi kukus. Jalan depan sikit, biryani kambing dengan biryani ikan talapia. Sedapnya, tak pernah makan biryani dengan ikan talapia. Tak apalah, jalan sikit lagi, Allah, berbulambuk pula dah. Bulan Ramadan ni, intermittent fasting dan tak nak ambil nasi. Bila istiqamah, kita beli ke tidak? Tak beli sebab semangat juang kita tinggi. Itu contoh yang mudah. Semangat juang tinggi. Juang apa? Matlamatnya intermittent fasting tu. Nak sihat. Supaya hilanglah kolesterol yang tinggi, hilanglah darah tinggi, hilanglah kencing manis, dan turunlah berat badan dan sihat. Bila sihat, tak payah solat atas kerusi, sebagai contoh.
Ya, jadi itu tujuan, itu matlamat, hak jelas menjadikan daya juang kita tinggi. Tunjuklah nasi kukus ke, nasi kerabu ke, nasi dagang ke, nasi lemak kukus nombor 1 Malaya ke, tak jadi. Sebab semangat juang kita tinggi. Itulah juga semangat juang kita dalam ibadah tu. Ya, tiba-tibalah kita kata, oh hari ni hari Sabtu, tak apalah, tak payahlah solat sebab Sabtu cuti, jadi kita mengaji banyak-banyak tengah hari sekarang. Dia tukar dah. Ditukar dah dia punya matlamat itu, ya. Jadi itulah cabaran kepada orang yang istiqamah. Sebab itu istiqamah ni benda yang besar. Ya, benda yang besar sehingga Nabi sebut fastaqim itu. Dan kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya pernah dipuji oleh Abu Bakar As-Siddiq sebab tu terlalu banyak menerima menah dan ujian daripada orang-orang musyrikin. Ya, dan dengan ujian macam-macam, dengan fitnah macam-macam. Jadi akhirnya minta maaf, bukan Abu Bakar As-Siddiq, Abu Talib. Ya, kata Abu Talib kepada Rasulullah sebab dia sayang kepada Nabi, jadi dia kata cukup-cukuplah, sudah-sudahlah berdakwah itu, hiduplah seperti biasa. Ya, orang tak suka, orang benci. Itulah yang disebut kepada Rasulullah, dan kata Nabi apa dia? Demi Allah, kalau mereka meletakkan matahari di tangan kanan aku dan meletakkan bulan di tangan kiri aku, untuk aku tinggalkan dakwah ini, aku tidak tinggalkan. Sehingga Allah berikan kemenangan kepada agama ini, ataupun aku hangus dan hancur kerana matahari dan kerana bulan itu. Ini contoh istiqamah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah katanya yang disebut sebagai apapun yang datang, daya juangnya itu tinggi. Jadi sebab itu kita kalah disebabkan daya juang kita tidak tinggi. Apa sebab agak-agak daya juang kita tidak tinggi? Nak buat baik, tunggulah pencen, banyak masa sikit. Nak pergi masjid dengan kuliah, tapi itulah, tunggulah pencen, nanti ada banyak masa. Semua nak tunggu kan, sebab kita tidak fastabiqul khairat. Jadi cabaran-cabaran kita yang ada dalam kita nak beristiqamah ini banyak. Ya, antaranya kerana kita tidak ada orang di sekeliling kita yang menyokong dan mendukung. Kalau seorang isteri nak buat kebaikan, suaminya menyokong dan mendukung, kebaikan hak dia nak buat sikit tu dia jadi boleh buat banyak. Sebab sokongan. Betul tak Kak Wah? Sungguh kan jawab tu? Lain dengan soalan lain tadi tu. Jadi sokongan itulah yang kita nak, sebab itulah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jalisul kubara wasailul ulama wa khalitul hukama. Nabi sebut sikit je, duduklah bersama dengan pemimpin-pemimpin dan pembesar selagi mana mereka tidak mengajak kepada maksiat. Duduklah, maknanya sokonglah, bersamalah, bantulah. Wasailul ulama, kalau nak bertanya, tanya pada ulama kerana mereka arif. Wa khalitul hukama, kalau nak berkawan, kalau nak bergaul, kalau nak bersosial, carilah ahli-ahli hukama. Siapa ahli hukama ini? Wa khalitul hukama. Hukama maknanya orang-orang yang bijaksana. Orang yang bijak ni bukan yang kita faham bijak itu mesti pandai, ada PhD 3 kali buat PhD, bukan itu yang saya maksudkan. Bijak ini adalah orang yang tinggi takwanya, bijak dalam urusan agamanya. Itulah yang kita nak, yang tidak membawakan kita kepada kesesatan dan kejahilan. Bila kita lupa, dia yang ingatkan kita. Bila orang lain biarkan kita sesat dan hanyut, dialah yang tarik kita ke pangkal jalan. Inilah hukama. Kalau tak jumpa, cari sekarang ni siapa di kalangan kita ini ahli hukama yang kita boleh buat kawan. Dan itulah orang yang akan menetapkan istiqamah kita dalam kebaikan. Jadi kita ni kalau dia nampak kita hanyut sikit, lalai sikit, maka dialah yang akan
PM tepi. Remind kita, kenapa macam ni, nanti orang kata apa, ya Allah tak suka ni, kena betulkan balik. Jadi itulah orang yang kita nak berkawan. Ada kawan-kawan kita terlebih jaga hati. Dia tahu kita salah tapi punyalah nak jaga hati. Dia tak nak cakap yang kita sebenarnya salah. Lagi dia kata tak apa, nanti lama-lama okey lah tu. Ada juga tak suka kita dengan kawan yang jaga hati kita ni, tapi kita nak yang jaga hati kita dengan kebaikan dan dengan ikhlas, ya. Kalau kita salah, tolong bagi tahu kita salah. Jadi itulah dia yang dipesan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antara yang kita boleh buat dalam kita nak menolak cabaran-cabaran istiqamah. Jadi saya nak masuk 4S ni, ya, untuk kita mulakan istiqamah kita yang saya rasakan sesuai pada bulan Ramadan, insya-Allah. Yang pertama ialah 4S, ya, SS. Jadi hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, ya ayyuhan nas afshus salama wasilul arhama wa at'imut ta'ama wa sallu bil laili wan nasu niyamun tadkhulul jannata bisalamin. Mula-mula Nabi kata afshus salam, tebarkan salam. Susah ke senang? Macam tadi itulah, ya. Salam itu bila kita lafazkan dalam bahasa Arab, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh wa maghfiratun wa ridwanuh. Panjang pun boleh, pendek pun boleh. Assalamualaikum, itu pun boleh. Jadi itu dalam kalimah Arab yang maknanya lebih kepada kita mendoakan keselamatan dan kesejahteraan orang yang kita jumpa, walau siapa pun dia. Jadi ucapan salam ini adalah doa selamat kita kepada orang lain. Kalau kita tak cakap dalam bahasa Arab, boleh? Maksud tebarkan salam ini bila kita jumpa sahabat kita, saudara kita atau orang kita tak kenal, kita jumpa dia, kita pun terus kata, lama tak jumpa, ya, didoakan semoga puan sentiasa dalam rahmat Allah, dalam kasih sayang Allah, semoga sentiasa sihat. Itu pun salam. Boleh jadi salam, ya, mendoakan kesejahteraan. Jadi kita biasakan memberi salam ini. Kalau sebelum ini kita kata kita bagi salam, tengoklah kalau kenal kita bagi salam, tak kenal biar. Ataupun kalau kita nampak dia mesra alam, kita bagi salam. Kalau muka masak cetung gitu kan, kita bagi salam, dia tak jawab kan, kita kecil hati. Tak payah kecil hati. Salam itu kita mendoakan orang. Kalau orang tu tak nak mendoakan kita, kita tak boleh nak paksa dia mendoakan kita. Tapi menjawab salam itu wajib. Ya, jadi orang tu dia kena tahulah jawab salam tu wajib, walaupun tak suka kita, dia kena jawab juga. Ya, jadi kita pula bila memberi salam jangan mengharapkan balasan. Tapi yang kita cari ataupun matlamat memberi salam ini ialah tadkhulul jannata bisalamin. Masuklah kamu ke syurga dengan sejahtera. Itu yang kita nak, bukan kita nak dia jawab. Ke macam mana? Ya, kata Rasulullah, afshus salama wasilul arhama wa at'imut ta'ama wa sallu bil laili wan nasu niyamun tadkhulul jannata bisalamin. Satu sekali salam. Nombor 2, wasilul arham, hubungkanlah silaturahim. Ini benda-benda mudah ni semua ni Nabi bagi kita ni. 4S ni yang untuk kita nak istiqamah. Ya, nombor 2, memanjangkan silaturahim. Dah kalau kita bagi salam, agak-agak kita boleh berkawan tak dengan dia lepas tu. Mungkin, ya, memang ada jemaah di Masjid USJ 9 pun, Masjid Al-Falah, memang ada jemaah pun. Ya, tapi kita sebelum ni jarang nak jumpa. Jadi sekarang ni bila dah selalu jumpa, kita pun jumpa bagi salam. Bila dah bertegur, saling mendoakan kesejahteraan, keselamatan, kesihatan, lama-lama kita pun bersilaturahim. Jadi 2 benda dah yang kita buat, yang Nabi suruh kita buat, yang memudahkan jalan kita ke syurga dengan sejahtera. Bukan susah. Tapi bila kita tahu itu matlamatnya, jadi kita nak buat. Jangan biarkan orang itu berlalu tanpa salam kita.
Ya, dan jangan biarkan orang yang kita pernah jumpa, kita tak jumpa dia lagi tanpa kita bersilaturahim dengan dia sebelum kita saling meninggalkan antara satu sama lain. Tengok masa lah, jangan sampai kena tinggal bas. Kan nak naik bas balik kampung ni, nak bersilaturahim dengan semua orang yang menunggu bas. Ya, akhirnya kena tinggal bas. Ya, kena pandai-pandailah urus. Ya, jadi maksud saya ialah bila ada kesempatan, ingat matlamat syurga dengan sejahtera, jangan buang masa dan jangan buang kesempatan itu. Yang ketiga S-nya ialah wa at'imut ta'am. Kalau ikut terjemahan hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah ini yang Imam At-Tirmizi sahihkan, katanya berilah jamuan makan. Jadi S saya ni sedekah. Kalau jamuan makan tak jadi S. Kan? Nak suruh ingatlah 4S tu. Salam, silaturahim, sedekah. Masya Allah. Kalau masjid USJ 9, Afralah USJ 9 ni tak usah cerita bab sedekah lah. Ini lebih pada sedekah dah dia buat. Kan? Aim kutipan Ramadan, aim 20,000 dapat berapa? Dapat 5-60,000. Siapa yang dapat manfaatnya? Satu Malaysia dapat manfaat untuk iftar. Masya Allah. Inilah dia salah satu S. Memberi jamuan makan. Jadi ada orang tanya, tapi kalau kita bagi jamuan makan, kita buat open house kaya, jemput orang kaya datang rumah kita, okey ke? Boleh tak? Jamuan makan. Pada siapa pun kita boleh bagi. Dan itulah yang juga akhirnya menghubungkan silaturahim. Ya, tetapi tentu kita nak utamakan orang yang benar-benar perlu. Ya, asnafnya dan sebagainya. Dan hari ini kita maklum ramai orang hilang pekerjaan. Ya, ramai orang daripada ada rumah tidak ada lagi tempat tinggal. Sebelumnya ada kenderaan, sekarang tidak ada kenderaan. Ya, sebelumnya bersekolah, maka hari ini tidak lagi bersekolah. Ya, jadi itu kesusahan-kesusahan yang kita insafi, yang kita nak ambil kesempatan di mana hak mereka yang mereka boleh tuntut daripada kita sebagai ahli masyarakat. Jadi kita kena tunaikan tanggungjawab sebagai jiran, sebagai ahli masyarakat melalui cara apa? Sedekah. Ya, kemudian yang terakhir, wasallu bil-laili wan-nasu niyamun. Solat di waktu malam sewaktu orang lain sedang tidur. S-nya adalah solat pada waktu malam sewaktu orang lain sedang tidur. Jadi akhirnya apa yang berlaku, kata Nabi, tadkhulul jannata bisalamin. Masuklah ke dalam syurga dengan sejahtera. Ya Allah, Nabi sebut 4 ni jelas pada kita. Ya, tak nak hafal. Tapi dah ingat dah pun 4S. Ya, salam, silaturahim, sedekah, solat malam. Jadi kalau kita rasa yang lain-lain kita nak buat, tapi itulah kalau ada rezeki lebih, kalau begini-begini, tapi 4 ini saya rasa kita dah boleh mula dah. Jadi 20 hari terakhir Ramadan kita ini, kita istiqamahkan 4S ini insya-Allah. Jadi salam menjadikan kita orang yang pemaaf. Kita pernah kecil hati dengan orang ini, tapi kita nak ke syurga dengan sejahtera. Jadi kita memulakan salam. Jadi orang itu yang selama ini nampak aja kita terus lalu jalan lain. Sebab dia tahu kita marah dia. Sebab dia tahu dulu kita buat sesuatu yang menyebabkan dia marah. Jadi kita pula dengar sahaja 4S ini, kita rasa kita nak berubah. Jadi kita nak memberi kemaafan dengan memulakan salam. Jadi orang tu pun menyambut salam kita. Akhirnya silaturahim kembali bertaut. Ya, dah silaturahim bertaut itu, mudahlah urusan sedekah kita. Insya-Allah bangun malam itu pun dipermudahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perempuan yang dirahmati Allah sekalian, 4S itu inilah dia. Dan saya teringat beberapa kisah sebenarnya, dan di sini saya pilihlah satu kisah Amru bin Al-As radhiyallahu anhu. Nak dengar ke tidak? Di dalam Sahih Muslim,
Ya, diriwayatkan daripada Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, ya, sewaktu Amr bin Al-As ini hampir dengan saat kematiannya, ya, di Mesir pada masa itu, dah sampai masanya lah, ya, dah sampai masa. Jadi Amr ni dikenali sebagai seorang sahabat, ya, orang yang baik. Jadi bila nak meninggal itu dia pandang dinding. Ya, masa tu anak dia ada. Dia pandang dinding dia menangis. Dia tak nak tengok orang pun, dia menangis dan menangis dan menangis. Dan dia adalah seorang sahabat yang orang semua tahu dia sangat akrab dengan Rasulullah, banyak berjasa kepada Islam dan juga kepada kita. Ya, kemudian anaknya iaitu Abdullah bin Amr, ya, yang kita selalu dengar namanya, seorang sahabat yang alim dan zuhud juga. Dia pun pujuklah ayah dia. Dia kata, bersangka baiklah dengan Allah. Ya, wahai ayah, bersangka baiklah dengan Allah. Mengapakah nak nangis macam ini? Dia kata, kenapa nak nangis? Bukankah engkau sahabat Rasulullah? Bukankah baginda Rasulullah telah melantik engkau sebagai pemimpin pasukan dalam perang? Ya, bukan calang-calang orang yang Nabi lantik sebagai pemimpin perang. Bukankah baginda Rasulullah banyak memuji engkau, wahai ayahanda? Bukankah engkau bersahabat dengan Abu Bakar As-Siddiq dan juga Umar Al-Khattab? Ya, kenapa macam takut dengan kematian? Kenapa nangis? Kenapa nak bersangka buruk dengan Allah? Bukankah engkau juga penakluk negeri Mesir pada zaman itu? Bukankah engkau telah berjihad? Ya, dan bukankah engkau telah mengumpul semua kebaikan-kebaikan semasa hayat engkau, wahai ayahanda? Semakin lama anak dia duk pujuk dia, semakin kuat dia menangis. Ya, menangis dan menangis dan menangis. Lalu kata Amr bin Al-As kepada Abdullah, wahai sekalian umat manusia, ya, sesungguhnya aku telah melalui fasa hidupku dalam 3 peringkat. Dia nak cerita kehidupan dia dalam masa dia dah nak mati ni, ya, supaya orang semua tahu apa yang dia lalui. Sebab itu dia kata, wahai sekalian manusia, dia nak disampaikan kepada semua. Sebab itu hari ni kita pun tahu, ya, kerana yang nak disampaikan juga kepada kita. 3 peringkat. Semasa zaman jahiliyah, aku tidak mengenal Islam dan akulah orang yang paling benci kepada Muhammad. Amr bin Al-As semasa jahiliyah tak kenal Islam, dialah orang yang paling benci dengan Muhammad. Demi Allah, sekiranya pada masa itu aku bertemu dengan Muhammad, sudah pasti aku bunuh dia. Ya, bencinya. Dan dia kata, oleh itu sekiranya aku mati dalam keadaan demikian, mati dalam keadaan membunuh Nabi Muhammad, pastilah aku menjadi penghuni neraka Jahannam. Kemudian dia sambung lagi, aku dianugerahkan Allah untuk memeluk Islam dan aku berhijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, ini dah fasa kedua, ya, masuk Islam, berhijrah dari Mekah ke Madinah. Pada masa itu aku terlalu ingin bertemu dengan Rasulullah dan aku diberitahu waktu itu Rasulullah berada di Masjid Nabawi. Jadi aku pergi ke Masjid Nabawi dan sebaik sahaja aku sampai di situ, aku melihat Rasulullah sedang tidak sabar menyambut aku dengan ramah, dengan senyum dan dengan senang hati. Waktu itu aku terasa sangat luar biasa dan sangat bermakna dalam hidupku. Lalu aku berkata, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Amr, hayya hala ya Amr, dekatkanlah engkau kepada aku wahai Amr, mai dekat-dekat, kata Nabi. Ya, jadi Amr tadi sambung lagi ceritanya dalam keadaan menangis. Ya, sejak daripada itu aku bersahabat dengan Nabi Muhammad dan aku sangat menjaga persahabatan ini. Perempuan nampak, ia bermula dengan salam, sambutan dengan doa, kemudian terus dengan silaturahim, sahabat, ya. Demi Allah, pandangan mata aku tidak pernah menatap wajah Rasulullah secara langsung kerana aku
terlalu malu dengan apa yang telah aku fikirkan tentang Muhammad sebelum ini, dengan apa yang telah aku lakukan kepada Rasulullah. Umpat keji tak usah ceritalah. Jadi bila aku berdepan dengan Rasulullah dengan akhlak begitu, aku tak sanggup nak tengok wajah dia sebab malu dan segan dengan kewibawaan dan personality Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, sekiranya kalian minta aku menceritakan tentang sifat dan ciri-ciri Rasulullah yang zahir, yang fizikal, aku tidak dapat lakukannya kerana aku tidak melihat wajah dia. Sampai begitu kata Amru. Alangkah bahagianya sekiranya aku mati pada masa itu. Besar harapan aku sekiranya aku akan menjadi seorang ahli syurga. Tapi tak mati. Masuk fasa ketiga. Kata Amru, ternyata usiaku masih panjang dan aku tidak wafat bersama Rasulullah. Sehingga hari ini aku merasakan urusan duniawi aku telah menghancurkan jalan hidupku. Pernah jahil, kemudian menjadi sahabat Rasulullah, tetapi kerana usianya panjang, Amru merasakan dia kembali menjadi orang yang jahil. Sekarang aku tidak tahu adakah aku kalau mati hari ini akan dijemput ke syurga atau dicampakkan ke dalam jurang neraka. Aku tidak punya amal lain pada hari ini selain daripada aku boleh mengucap 2 kalimah syahadah. Ini sahajalah persediaan aku untuk berhadapan dengan Allah di hari kiamat. Dan tidak ada apa yang aku banggakan tentang diriku pada hari ini. Sebab yang aku banggakan dulu telah lama berlalu sewaktu bersama dengan Rasulullah. Dan sekarang tidak ada lagi kelebihan-kelebihan itu. Jadi Amru pada masa itu dia pun angkat tangan dan berdoa. Ya, dan akhirnya dia menutup mata sewaktu tangannya menadah ke langit. Dan sewaktu Abdullah mandikan Amru ini, dia betulkan tangan ayah dia pun tak dapat dibetulkanlah. Memang disemadikan dengan dalam keadaan tangannya berdoa. Jadi kisah tentang Amru bin Al-As ini, perempuan sekalian, adalah untuk saya kongsikan tentang bagaimana sifat rahmah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ya yang menjadikan pengikut-pengikutnya, orang-orang yang baru mengenali Islam merasa kagum, merasa takjub dengan Islam, dengan orang-orang yang beragama Islam. Jadi itulah rupanya sifat kita yang kita nak bawa kalau kita ingin mengikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita lakukan dengan istiqamah. Dia balik kepada 4S itu tadi juga, ya. Salam, silaturahim, sedekah dan solat pada waktu malam. Jadi itu sebenarnya boleh memimpin kita, 4S ini boleh memimpin kita untuk menjadi ahli masyarakat yang baik insya-Allah, ya, untuk menjadi seorang khalifah contoh yang tidak menjadi fitnah kepada agama. Jadi dalam bulan Ramadan ini, kalau nak cerita tentang Ramadan, saya ingat ramai dah ustaz-ustaz cerita tentang Ramadan. Ya, tentang apa yang kita nak buat pada bulan Ramadan. Jadi hari ini saya bawa perempuan sedikit berbeza, tetapi masih lagi dalam ruang lingkup yang kita boleh bawa 20 hari di hujung Ramadan ini. Ya, yang penting sekali istiqamah. Ingat istiqamah. Ya, jangan lebih daripada kemampuan kita, jangan terlalu idealistik, buat setakat yang kita mampu, tetapi pasti. Kalau nak belajar sedekah, janganlah sedekah ribu-ribu setiap hari. Pasal baru nak belajar untuk istiqamah. Ya, kalau rasa hari ni kita boleh bank in sana, bank in sini, bank in sana, bank in sini, sehari kita boleh buat RM50. Itu pun dah banyak. Okeylah, RM10. RM10 hari ni, esok RM10, lusa RM10. Ataupun kita tetapkan, asalkan ada sahaja orang minta sumbangan, tak kiralah orang sakit ke, ataupun ibu tunggal ke, ataupun orang ditimpa
bencana rumah terbakar, kemalangan jalan raya, kita tetapkan asalkan sampai kepada kita khabar tentang orang meminta sumbangan, kita mesti bagi sekurang-kurangnya RM10. Nah, itu pun ketetapan. Kita yang tentukan, bukan orang lain. Asal tengok saja di TV tentang kesusahan orang lain dan letak pula nombor akaun, mesti sekurang-kurangnya RM10. Itu ketetapan yang kita letakkan, maka kita akan buat secara istiqamah insya-Allah. Dan kita tidak tahu sedekah kita mana yang ikhlas. Kita tak tahu yang mana yang ikhlas. Bukan mungkin yang 10,000 tetapi yang RM5 itu yang ikhlas. Jadi kita kena sentiasa menyimpan. Menyimpan ke mana? Ke dalam akaun akhirat yang tidak akan siapa pun ambil. Kalau simpan dalam bank, kita tinggal, ada yang ambil. Ya, simpan di rumah, kita tinggal, ada yang ambil. Jadi kalau kita simpan di akaun akhirat, ia kekal menjadi milik kita. Ya, sampai bila-bila insya-Allah. Ada satu kisah lagi saya teringatkan. Kak Wah, sikit lagi. Ini saya mencuri masa dan boleh? Okey. Sifat seorang yang amanah. Ya, ada seorang lelaki yang kaya datang ke Mekah untuk menunaikan haji. Kalau kita ke Mekah, sebelum kita buat umrah, kita letak barang di bilik hotel. Kalau tak boleh check in lagi, ejen jaga. Tak kiralah letak kat mana dulu pun, ya, takkan kita nak bawa beg kita pergi tawaf, pergi sa'i. Kita tinggal satu tempat. Jadi orang kaya ini pun bawa harta juga pergi Mekah. Antara yang dia bawa adalah duit 1,000 dinar. Jadi dia pun bawa duit 1,000 dinar. Sampai di Mekah dia cari siapa yang boleh pegang duit dia. Ingat senang kan nak cari orang yang boleh pegang duit 1,000 dinar ni kan? Dah tak kenal siapa pula. Tunggu orang recommend je. Ada tak orang amanah? Masyarakat Arab ini dia terlalu mengagungkan sifat amanah. Sebab itu Rasulullah digelar Al-Amin. Amanah. Banyak sifat lain yang baik pada Rasulullah, tetapi gelaran itu berkait dengan sifat amanah, bukan sifat lain. Sifat amanah. Ya, sebab apa? Sebab orang Arab ini nature-nya dari segi sosial mereka berniaga. Jadi kalau berniaga, kalau tidak amanah, habis. Ya, jadi sebab pekerjaan itu dalam bentuk berniaga, jadi dia nak cari orang amanah. Jadi dia pun dapatlah direkomend oleh orang, okey, lelaki ini amanah, jadi bagilah dia pegang 1,000 dinar. Habis buat haji, dia ni pergilah ke Arafah dan sebagainya. Selesai buat haji, carilah dia orang lelaki ni tadi nak ambil balik duit 1,000 dinar. Apa jadi? Orang itu meninggal dunia. Jadi tanya-tanya khabar, tahulah rumah dia di mana. Dia pun pergilah ke rumah orang ini, tanya isteri, anak-anak, semua tak tahu. Jadi dia pun jumpalah seorang ulama. Nak tanya pendapat macam mana nak buat ini. Ulama ini bagi nasihat. Dia kata pergi Zamzam. Buat apa pergi Zamzam? Dia kata panggil nama orang tu dalam perigi Zamzam. Kalau sekiranya dia ini ahli syurga, dia pasti akan menjawab dan menyahut dan tanyalah dia. Orang ni pun pergi. Panggil-panggil tak jawab. Panggil-panggil tak jawab. Sudah, takkan penghuni neraka, habislah duit aku. Kan? Kalau penghuni neraka, habislah duit 1,000 dinar tu. Jadi dia pun pergilah jumpa balik ulama tu. Dia kata panggil tak jawab. Kata ulama ini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mungkinkah dia penghuni neraka? Sebab yang jawab nanti kalau dalam telaga Zamzam adalah penghuni syurga. Jangan tanya saya logik atau tidak logik. Ya, sebab dia tidak sama dengan kita. Keadaan, situasi, kemampuan manusia, firasat dan sebagainya pada masa itu tidak sama. Jadi dia kata pada lelaki ini, engkau pergi ke Yaman, ada satu perigi di sana yang digelar sebagai mulut. Ada siapa pernah sampai? Awak pernah pergi Yaman apa nama Buhtan? Mulut neraka. Ya, jadi engkau pergi ke perigi itu waktu malam, engkau panggil nama dia. Kalau dia menyahut, maknanya dia adalah ahli neraka. Jadi dia ni pergilah ke Yaman, tanya khabar orang mana letak perigi tu, orang pun tunjuklah dia perigi tu, dia pun panggil nama orang ni, jawab.
Allahu Rabbi, kalau dah ahli neraka, duitnya mana? Mesti tak ada dah, kan? Kenapa orang duk recommend dia selama ini suruh pegang? Jadi dia panggil orang tu penjawab. Jadi orang tu kata duit itu ada, dia tanam di sekian-sekian tempat dalam rumah dia, pergi ambil. Dia kata aku tidak percaya kepada sesiapa pun termasuk isteri dan anak-anak aku untuk aku pesan tentang duit itu. Jadi lelaki kaya ni tadi pergilah ke rumah orang ni, carilah tempat ada sungguh 1,000 dinar tadi. Ya, jadi dia bertanya kepada orang tu sebelum dia balik cari duit, dia tanya, kenapa engkau duduk di sini, bukankah engkau orang yang baik-baik, orang yang amanah? Dia kata, semasa hidup aku ada seorang saudara perempuan, tetapi aku tidak pernah ambil tahu tentang kesusahan hidupnya. Aku tidak pernah memberi bantuan dengan kesusahannya, dan aku tidak pernah peduli tentang tanggungjawab aku terhadapnya. Kerana itu, inilah tempat aku. Nampak? Orang baik, orang soleh, orang yang amanah dalam masyarakat, tetapi rupanya ada sesuatu yang menghalang dia daripada ke syurga. Apa itu? Tanggungjawab kepada ahli keluarga. Sebab itulah tadi kita bawa contoh ahli keluarga dalam kesusahan, kita tak bantu, kita bantu orang lain. Bukan tak nak bantu, tak tahu. Ya, jadi insya-Allah dengan 4S kita cuba membawa perubahan dalam hidup kita, dalam hidup saudara mara kita, sahabat-sahabat kita, masyarakat kita, insya-Allah. Manakilah kita tahu, ya, rupanya dengan 4S inilah kita dipermudahkan jalan ke syurga, insya-Allah. Ya, jadi cukup sekadar itu istiqamah dalam 4S kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat, insya-Allah, ya, yang lebih praktikal, yang lebih amali, supaya kita boleh mulakan segera. Ya, sesiapa sahaja pun boleh mulakan pada hari ini, insya-Allah. Jadi sebelum saya akhiri, saya ucapkan berbanyak kemaafan. Ada soalan? Boleh? Ada soalan? Ambil peluang lah, lepas ni tak jumpa Prof. Ada. Prof. Mana? Okey. Silakan. Kalau orang kafir, kita nak bantu. Macam mana ya kalau kita membantu orang yang tidak Islam? Jadi tanggungjawab sebagai seorang jiran, ya, kita katalah kita jiran lah, ya, walaupun kita tak pernah kenal, tapi maksud jiran itu dalam agama terlalu besar. Jiran ini kalau secara fizikalnya dari segi tempat tinggal, 40 rumah kanan kita, 40 rumah kiri, 40 rumah depan, 40 rumah belakang, 40 rumah atas, 40 rumah bawah. Kalau rumah kondo ke, flat ke, ada batas bawah kan. Jadi itulah jiran kita yang kita kena ambil tahu. Macam mana nak ambil tahu ramai sangat ini? Tapi rupanya dalam zaman hari ini lebih mudah kita ambil tahu. Sebab apa? WhatsApp group. Kan? WhatsApp group jiran itu. Jadi macam tadi juga, kalaulah sekali kita bertanya khabar, ya, jiran-jiran kita apa khabar, sihat ke semuanya, ada yang dalam kesusahan ke, perlu bantuan ke. Ada satu perempuan sekalian, suami isteri dua-dua positif COVID, duduk di hospital, tinggal anak 3 orang di rumah. Jiran-jiran tak tahu. Ya, duduk rumah 3 orang, anak pasal anak negatif. Ya, mak ayah positif, duduk di hospital 14 hari. Tinggallah anak 3 beradik di rumah. Ya, bila ada seorang yang bertanya khabar je, ya, terus suami yang duduk di hospital ini PM tepi, minta tolong jenguk anak di rumah. Kan? Jadi dia ni pula pergilah jenguk anak selepas daripada tu hari-hari hantar nasi. Ya. Paling kecil 6 tahun. Duduklah 3 beradik pasal ini. Pasal ialah kadang-kadang orang ni dia tak bergaul dengan orang sangat. Ya, bukan ahli surau, ahli masjid. Jadi kalau mari masjid ni selalu bila tak datang orang tanya, sihat ke, kenapa lama tak mari ni kan. Kalau tak pernah mari, nak tanya macam mana pasal tak kenal.
Ya, jadi kita pun tidak bersilaturahim dengan orang. Ini punca kerana seorang ini, itu saya suruh tanya lah tu. Bila saya suruh tanya, itulah akhirnya terbongkar, kata 2 suami isteri di hospital, anak 3 orang di rumah, pasal seorang duduk tanya khabar ni. Sebab nak 4S ni. Okay. Akhirnya dapatlah dia. Dan dia pun tak cerita dengan orang pasal dia rasa keluarga itu pun tak nak orang tahu, ya, ada orang sensitif kena COVID dan sebagainya. Jadi dialah yang duduk, dia pun bagi tahu saya, dia kata alhamdulillah lah rasanya, dia kata kadang-kadang Allah nak suruh kita buat baik ni, benda kecil je berlaku. Benda kecil je dia buat. Dia cuma tanya je. Akhirnya dia boleh buat kebaikan pada orang tu sampai hari ni. Ya. Dan akhirnya yang saya nak jawab tentang soalan tadi ialah, kalau jiran kita itu bukan Muslim, ya, dan hari ini tak jiran pun kita tahu tentang orang sebab banyak information yang sampai pada kita melalui alam maya. Jadi tak ada masalah kita membantu orang bukan Islam. Mereka juga adalah jiran, cuma dalam Islam dia ada dia punya prioriti dia. Mula-mula jiran kita siapa? Jiran kita yang pertama adalah waris kita yang beragama Islam. Itu jiran kita yang pertama. Kemudian waris kita yang bukan beragama Islam, maknanya bukan saudara seagama tapi dia waris. Ya, kita pun ada kan kahwin India, kahwin Cina, kahwin orang putih dan sebagainya. Jadi dia waris tetapi bukan Islam, dia tidak sama dengan waris yang Islam. Jadi ada turutan. Mana kita nak bantu dulu? Kalau semua susah, jadi kita kena pilih mana kita nak bantu dulu. Jadi dia dahulukan saudara seagama, ya, dan waris. Kemudian barulah sahabat seagama. Lepas tu turun sahabat bukan seagama. Jadi hari ini bukan semua orang bukan semua susah, tidak. Jadi ada seorang tu yang susah. Jadi kita terus bantu dia dan tidak ada masalah. Dan insya-Allah itulah silaturahim yang sebenarnya tidak tertakluk kepada mesti saudara seagama saja. Ya, salam silaturahim. Sebab itu bila kita jumpa sahabat kita yang bukan Islam, kita tak payahlah nak bagi Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita cakap macam mana? Kita doakan kebaikan. Ya, dalam hati kita sebut sikit-sikit semoga beroleh hidayah. Ya, jadi jangan ralat kalau kita membantu. Yang kita nak ralat ialah bila kita membantu dan kita tidak ikhlas. Boleh? Jadi saya minta izin untuk beransur. Terima kasih di atas perhatian, di atas kesudian mendengar. Ya, saya mendidik diri sendiri dan juga pasti sekiranya ada manfaat kepada puan-puan sekalian, ambillah iktibar. InsyaAllah selamat menyempurnakan, menuai keberkatan Ramadan 20 hari yang terakhir ini. InsyaAllah mudah-mudahan bukan yang terakhir, ya, dan bukanlah yang kita abaikan, insyaAllah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.